Ipoh ialah sebuah bandaraya bukit yang terletak dalam daerah Kinta dan merupakan ibu negeri dan pusat pentadbiran Perak. Ipoh dikenali sebagai bandaraya biji timah negara disebabkan oleh aktiviti perlombongan di sini pada suatu ketika dahulu. Sejak itu, ia mula bertukar menjadi bandar dan telah menjadi tumpuan umum terutama sekali kaum Cina yang datang dari Pulau Pinang yang mencuba nasib di Perak. Ahli kumpulan saya terdiri daripada Siti Umara binti Alwi, Tamaselvi Siva dan Atira Sofia binti Azrul Azwan. Soalan tugasan ialah ungkapan Islam pada frasa kesenian Islam adalah adjektif. Kesenian Islam boleh terdiri daripada kesenian mana-mana bangsa asalkan sifatnya selaras dengan ajaran Islam. Bincangkan dalam kumpulan dan membuat laporan dalam bentuk dokumentari yang berbentuk video untuk dimuat naik dalam YouTube. Setiap kumpulan boleh memilih tajuk yang berikut untuk menghubung kaitkan dokumentari. Tajuk yang kami dapat ialah Budaya Sistem Peralatan Hidup dan Teknologi Pengaruh Cina. Pengaruh Cina ke Tanah Melayu. Pengaruh Cina terhadap Tanah Melayu telah berlangsung selama berabad-abad dan memiliki kesan yang signifikan terhadap budaya, agama, ekonomi dan sosial masyarakat Melayu. Budaya, Cina telah memberikan sumbangan yang besar terhadap kebudayaan Melayu, terutamanya dalam hal bahasa, makanan, seni dan tradisi. Misalnya, banyak kata-kata dalam bahasa Melayu berasal dari bahasa Cina dan makanan seperti mi, bakso dan tahu telah menjadi masakan Melayu. Dari segi agama, agama Buddha dan Hayonisme yang dibawa oleh Cina telah mempengaruhi agama dan kepercayaan tradisional Melayu. Di beberapa daerah, terdapat tokong-tokong Buddha dan Tao yang menjadi tempat ibadah dan pusat kegiatan keagamaan. Ekonomi, Cina telah menjadi pedagang utama tanah Melayu sejak zaman kuno. Mereka membawa teknologi pertanian, perdagangan dan infrastruktur yang telah membantu memperkaya ekonomi Melayu. Selain itu, banyak perusahaan Cina yang telah bercampur tangan di tanah Melayu dan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Han Chin Pet Zoo adalah sebuah muzium yang terletak di Ipoh, Perak, Malaysia. Muzium ini didirikan pada tahun 2015 dan merupakan muzium pertama yang didedikasikan untuk menggambarkan sejarah dan warisan komuniti Cina di Perak. Sejarah Han Chin Pet Zoo berasal pada tahun 1893 ketika sebuah kumpulan bernama Han Chin Villa didirikan oleh sekelompok pedagang Cina yang tinggal di Ipoh. Sekumpulan ini bertujuan untuk mempromosikan kegiatan sosial, budaya dan pendidikan di antara masyarakat Cina. Pada tahun 1906, pemerintah kolonial Inggeris melarang perjudian rupiah dan Han Chin Villa pun berubah menjadi sebuah asosiasi sosial dan budaya. Perubahan ini menjadikan sekelompok tokoh Tionghoa yang ingin mengubah citra Han Chin Villa dari yang negatif menjadi yang positif. Pada tahun 2015, Han Chin Villa diubah menjadi muzium yang diberi nama Han Chin Pet Zoo. Muzium ini bertujuan untuk memperkenalkan sejarah dan warisan masyarakat Tionghoa di Perak kepada masyarakat umum. Di dalam muzium, pengunjung dapat melihat pelbagai artifak bersejarah, foto-foto dan dokumentasi yang menggambarkan kehidupan komuniti Tionghoa di Ipoh.
Han Chin Pet Zoo ialah muzium perlombongan biji timah pertama di Malaysia yang diuruskan oleh Ipoh World Sendian Berhad. Terletak di pinggir Bandar Lama Ipoh berdekatan dengan Sungai Kinta. Han Chin Pet Zoo juga memiliki galeri yang menampilkan pameran sementara tentang pelbagai aspek kehidupan Tionghoa di Perak. Selain itu, muzium ini juga menyelenggarakan pelbagai acara dan kegiatan yang bertujuan untuk mempromosikan pemahaman terhadap budaya Tionghoa. Sebagai muzium pertama yang didedikasikan untuk memperkenalkan sejarah komuniti Tionghoa di Perak, Han Chin Pet Zoo telah menjadi tujuan lawatan yang popular di Ipoh. Muzium ini tidak hanya memberikan wawasan tentang sejarah, tetapi juga memperkuat identiti dan warisan budaya masyarakat Tionghoa di Perak. Jom melihat Han Chin Pet Zoo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Di hari ini bersama saya Atira Sofia, Saya Siti Humairah. saya Tamislevi Siva. Mari kita bersama-sama meneroka alatan hidup dan teknologi pengaruh Cina. Jom. Behind this building, we have this river called China River across Asia for those years. And because of this learning, when the members rebuilt this building in 19 Mari kita duduk dan perhatikan satu persatu alatan hidup yang digunakan oleh masyarakat Cina yang ada di sini. Antaranya ialah peralatan yang digunakan untuk menghidangkan makanan dan minuman. Di atas meja, kita dapat lihat alatan seperti mangkuk, camca, chopstick, cawan dan juga pelapik periuk yang diperbuat daripada buluh. Dapat dilihat juga dekor yang bersaiz besar digunakan untuk minuman panas seperti teh dan sebagainya. Seterusnya, kita beralih pada bahagian pejabat. Di sini, kita dapat lihat beberapa alatan dan teknologi pengaruh Cina yang digunakan untuk kerja-kerja pejabat. Antaranya ialah rak untuk menyimpan bahan-bahan yang berbentuk dokumen. Di sudut lain pula, kelihatan sebuah peti besi yang digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga seperti wang. Selain itu, di pejabat Han Chin Pet Zoo terdapat juga alatan dan teknologi seperti telefon rumah, mesin taip, buku rekod yang digunakan untuk mencatat daftar pekerja, pen dan dakwat, cok dan sempowa yang sangat dikenali dalam golongan masyarakat Cina. Terompah yang diperbuat daripada kayu merupakan alas kaki yang digunakan seharian oleh masyarakat Cina pada suatu masa dahulu yang peranannya kini telah diambil alih oleh selipar. Terdapat juga penyangkut pakaian yang tinggi yang masih digunakan sehingga kini di rumah, bukan sahaja bagi masyarakat Cina, malah juga di rumah-rumah masyarakat Melayu dan India. fizikal dan juga mental. Selain daripada bekerja keras semasa menjalani rumah, pelumbung harus berwaspada terhadap cacat, nyamuk, ular dan sebagainya. Akan tetapi, semuanya bergantung kepada nasib sama ada memperolehi biji timah ataupun tidak. Teknologi ini menunjukkan perlombongan hidrolik pada masa dahulu. Baiklah, perlombongan hidrolik ini menggunakan monitor dan pump terfikir dengan air
tekanan tinggi untuk mengeluarkan batu seterusnya, mengerahkan ke ladak. Perlombongan emas atau ulma, air daripada pam ke liquid akan mengerahkan ke ladak menerusi kota saluran atau palung bagi mengasingkan biji timah. Cara ini masih digunakan dalam perlombongan kaoli dan arang batu pada masa dahulu. Di lembah Kinta, batang-batang pipe yang panjang digunakan bagi menyalurkan air pada tekanan tinggi dari Bukit Bukau ke kawasan perlombongan. Lataran ini menunjukkan kawasan tersebut, dan akan tetapi cara perlombongan ini mengakibatkan akisan tanah, banjir dan saluran air tersumbat dengan ke ladak. Pelanda iaitu yang berlesen terdiri daripada berbilang kaum yang melanda di lombong dan di kawasan sungai. Dulang-dulang mereka diperbuat daripada kepingan kayu balak dan ianya boleh digunakan bagi tempoh yang agak lama. Tanah bersama dengan air akan diseduk menggunakan dulang. Semasa dulang diputar-putarkan, lumpur akan melimpah keluar bersama laluan air dan biji timah akan tertinggal di dalam dulang tersebut. Bagi pelanda-pelanda, mendulang menjadi sumber pendapatan yang terpenting, terutamanya semasa kemelesatan ekonomi. Walau bagaimanapun, aktiviti mendulang ini akan mengakibatkan hakisan di tebing-tebing sungai. Pada tahun 1922, sebanyak 7,536 permit melanda telah diberikan kepada wanita dan juga kanak-kanak. Tempoh bagi permit itu ialah selama 12 bulan dan dengan harga $1 bagi setiap satu. Berikut merupakan biji timah asli yang menjadi bukti kepada perlombongan di sini pada suatu ketika dahulu. Manakala di bawahnya pula menunjukkan alatan yang digunakan dalam industri biji timah dalam penghasilan produk baharu yang diperbuat daripada biji timah itu sendiri. Contohnya melting pot and ladle, iaitu periuk dan senduk yang digunakan untuk mencairkan biji timah. Terdapat juga peralatan seperti corong yang digunakan untuk mengisi timah ke dalam beg-beg guni. Mari kita beralih pada bahagian dapur. Di dapur Han Chin Pet Su, terdapat peralatan-peralatan yang digunakan untuk memasak bagi masyarakat Cina. Terdapat kayu penggelik, bekas kayu, mangkuk tingkat, bekas untuk menyimpan beras yang diperbuat daripada kayu, penyapu, termos, alat pemarut, sudip, cerek air, kipas dan klepot. Penggunaan lasong batu yang dikatakan popular juga terdapat dalam masyarakat Cina. Mereka turut menggunakan kayu api yang diperolehi daripada hutan untuk memasak. Han Chin Pet Su juga menggambarkan suasana urus niaga timah yang dilakukan oleh masyarakat Cina pada zaman dahulu.
Mari kita naik ke tingkat atas dan melihat apa yang ada di tingkat atas Hanshin Patsu. When the new members join the group, each one has to go through a ritual. What is the ritual? Baiklah, di tingkat 2 Hanshin Patsu, terdapat gambaran-gambaran kejahatan yang telah pun berlaku dalam kalangan masyarakat Cina. Antaranya ialah seperti kumpulan kongsi gelap yang diketuai oleh beberapa orang ketua yang sangat hebat pada waktu itu. Antara contoh kumpulan kongsi gelap yang paling besar pada waktu itu dinamakan sebagai Haisan. Selain itu, aktiviti-aktiviti kejahatan yang lain adalah melibatkan perjudian, candu dan juga pelancuran wanita-wanita. Berikut merupakan peralatan yang digunakan dalam aktiviti perjudian. Sudah semestinya penggunaan wang atau duit dan juga barang-barang yang berharga adalah penting dalam aktiviti perjudian ini. Contohnya banana money, perak, HCP painted, local money, Chinese bone ataupun tulang dan sebagainya. Dalam aktiviti perjudian yang dilakukan oleh masyarakat Cina, terdapat beberapa jenis permainan yang dimainkan oleh mereka. Merupakan cara untuk bermain permainan mahjong yang popular dalam kalangan masyarakat Cina yang dapat dimainkan oleh 4 orang pemain. Permainan mahjong selain merupakan permainan yang digunakan untuk perjudian, juga merupakan satu aktiviti sosial ataupun permainan sosial yang dapat membina hubungan kemasyarakatan. Berikut pula menunjukkan cara bermain permainan Fantan. Fantan merupakan salah satu permainan judi yang dimainkan di China. Perjudian yang dinamakan sebagai Chinese Baigao ataupun Chinese Dominos. Di sudut sebelah kanan terdapat radio ataupun pemain audio yang merupakan satu teknologi pengaruh masyarakat Cina. Alatan ini merupakan cambuk kuda yang juga dipanggil cambuk atau cemeti, iaitu sejenis rotan pendek yang bertangkai atau berhulu untuk menyebat atau menggertak kuda semasa melakukan aktiviti menunggang kuda. Kemasukan candu sejak dari awal kurun ke-18 oleh imigran Cina telah menyebabkan bermulanya aktiviti penyalahgunaan dadah di Tanah Melayu. Masyarakat tempatan melihat dengan menghisap candu, ia dapat mengurangkan tekanan hidup yang dihadapi oleh mereka. Kebergantungan hidup terhadap candu telah menimbulkan masalah ketagihan dalam kalangan masyarakat. Malah, pengedaran candu yang dilihat berleluasa di Tanah Melayu turut dilintis melalui aktiviti penyeludupan candu secara terancang dan berkumpulan. Berikut merupakan alatan-alatan yang digunakan oleh masyarakat Cina dalam aktiviti menghisap candu. Alatan-alatan penghisap candu ini adalah kebanyakannya diperbuat daripada buluh. Di bahagian ini pula menunjukkan bantal-bantal yang digunakan ketika aktiviti menghisap candu oleh masyarakat Cina.
pergi naik ke tingkat yang ketiga, iaitu tingkat paling atas di Museum Han Chin Pet Zoo. Di ruang pada tingkat 3 di Museum Han Chin Pet Zoo, terdapat ruang-ruang seperti bilik air, bilik tidur dan juga bilik yang menunjukkan segala kegiatan orang Cina dalam automobil. Di dalam bilik ini menunjukkan contoh peralatan-peralatan yang digunakan oleh golongan masyarakat Cina dalam bilik tidur. Antaranya ialah kelambu pada katil, meja solek, penyangkut baju pada dinding, bekas untuk membuang air, lampu tidur dan sebagainya. Berikut merupakan alatan dan teknologi lain yang juga digunakan dalam golongan masyarakat Cina. Contohnya tempurung kelapa, bekas buluh dan sebagainya. Manakala di bawah menunjukkan artifak yang ada di Perak. Contohnya batu kapur, shilling timah dan juga pijar yang digunakan pada abad ke-19. Suasana yang ada di Museum Han Chin Pet Zoo. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa anda untuk menonton video kami pada kali ini. Terdapat pelbagai alatan hidup dan teknologi pengaruh Cina yang dapat dilihat dan dijumpai di negara Malaysia, terutama sekali di Ipoh, Perak, yang mana ramai penduduk di Ipoh ini adalah dari golongan masyarakat Cina. Alatan hidup dan teknologi yang kita lihat sebentar tadi sebenarnya banyak menyumbang dan membantu bukan sahaja kepada golongan masyarakat Cina, malah kepada semua rakyat Malaysia dalam kehidupan seharian. Oleh yang demikian, kita sebagai rakyat Malaysia yang mempunyai jati diri yang tinggi mestilah menghargai dan juga menghormati setiap budaya material bagi setiap kaum yang ada di sini agar dapat menjamin sebuah negara yang harmoni. Ini sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih. Jumpa lagi.